Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang sekali lagi ke channel Ihin Agro. Jadi dalam video kali ini, Ihin nak kongsikan kepada korang macam mana korang nak buat baja nitrogen secara percuma sahaja. Nak tahu tak macam mana? Sebelum tu, kepada sesiapa yang like, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan dia yang lain, Ihin doakan supaya rezeki korang melimpah ruah dan tak putus-putus. Amin. Jom, let's proceed to the content. Bam! Okey, korang kat sini mesti korang nak tahu macam mana kita nak boleh hasilkan baja nitrogen secara percuma. Sebagaimana yang korang tahu, nitrogen itu adalah salah satu unsur yang sangat penting kepada tanaman. Sebagaimana yang kita pakai baja-baja yang ada dekat dalam pasaran, iaitu baja biji yang kita selalu pakai tu biasanya dia mengandungi N, P dan K, iaitu nitrogen, fosforus dan juga kalium yang sangat penting kepada tanaman kita. Lagi-lagi kita pakai kat tanah memang selalunya NPK dan trace element yang selalu ada dekat baja-baja yang kita beli dekat pasaran. Selain daripada baja AB yang ada banyak lagi unsur di dalam tu, tapi tetap juga nitrogen adalah salah satu unsur yang utama dalam pembajaan. Jadi bagaimana kita nak buat baja nitrogen tu yang Ihin cakap tadi secara percuma tu? Dia adalah sebenarnya melalui proses nitrogen fixation. Proses ni ia akan menghasilkan nitrogen secara percuma dekat tanah kita. Tapi yang untuk proses benda-benda macam ni, dia lebih applicable kepada tanaman di atas tanah lah, konvensional. Kalau untuk fertigasi dia kurang berfungsi dengan baik lah. Tapi still boleh, tapi kurang berfungsi sangat sebab dia tanaman yang kita tanam tu dia hanya berfungsi di dalam polybag dia sahaja. Dia tidak boleh melebar dan beri fungsi kepada tanaman-tanaman yang selain daripada polybag dia yang lain. Tapi kalau untuk tanaman konvensional, dia boleh supply kepada tanaman-tanaman yang lain lah. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan nitrogen yang Ihin cakapkan tadi tu melalui proses nitrogen fixation tu? Macam mana kita nak dapatkan? Okey, sebenarnya proses nitrogen fixation ni kita boleh dapat dengan membuat penanaman dari family Leguminosae. Ihin harap Ihin sebut betul lah Leguminosae ni. Family Leguminosae ni adalah family tanaman-tanaman kekacang. Kejap lagi Ihin akan senaraikan 5 jenis tanaman, contoh saja 5 jenis kekacang yang boleh ditanam untuk kita dapatkan nitrogen fixation tu, proses tu. Dan proses ini akan menghasilkan nitrogen, akan menukarkan nitrogen daripada udara, dia akan tukarkan satu kepada nitrogen yang boleh digunakan kepada tanaman melalui simbiosis dengan tanaman kekacang tu, dengan salah satu bakteria yang Ihin akan ceritakan kejap lagi apa bakteria yang menukarkan nitrogen tu kepada nitrogen yang boleh dipakai oleh tanaman. Okey, tanaman-tanaman Leguminosae ni juga dipanggil sebagai tanaman pengikat nitrogen. Disebabkan fungsi dia yang boleh menukarkan nitrogen daripada udara kepada yang boleh digunakan kepada tanaman tu, itulah sebabnya keluarga-keluarga kekacang ni dipanggil sebagai tanaman pengikat nitrogen. Okey, sebelum kita belajar kepada proses bagaimana nitrogen ni dihasilkan, kita kena tahu dulu apakah kebaikan yang boleh didapati bila kita membuat proses nitrogen fixation ni. Okey, nitrogen fixation ni kalau dalam multi-crop dia akan menghasilkan 3 kebaikan. Okey, kebaikan yang pertama adalah dia dapat meningkatkan kesuburan tanah. Okey, macam mana dia boleh meningkatkan kesuburan tanah? Dia dapat meningkatkan kesuburan tanah disebabkan dia boleh menukarkan nitrogen daripada udara kepada sesuatu baja nitrogen yang boleh digunakan untuk tanaman. Jadi dia akan membuatkan tanah kita lebih subur sebab kandungan nitrogen dalam tanah kita sangat-sangat tinggi selepas kita membuat tanaman daripada family kekacang ni. Jadi dengan adanya kekacang ni dekat tanaman kita, dekat tapak kita tu, dia akan memberi benefit kepada tanaman-tanaman lain untuk
serap juga nitrogen yang dihasilkan oleh bakteria-bakteria yang bersimbiosis dengan tanaman kekacang tu. Okey, kelebihan yang kedua adalah dia dapat membuat penjimatan baja. Disebabkan kita dah tukarkan baja daripada udara kepada sesuatu yang boleh digunakan kepada tanaman, semestinya kita boleh mengurangkan baja nitrogen untuk kita bagi dekat tanaman kita. Sebab nitrogen dah ada dah cukup dekat tanah. Jadi kita tak perlu baja nitrogen luar untuk memberi pembajaan kepada tanaman kita tu. Dia dah cukup dah nitrogen yang kita hasilkan daripada tanaman kita tu. Okey, kelebihan yang ketiga, ingat tak Ihin pernah cerita pasal multi-crop tu? So dia juga dapat membuat rotasi yang efektif. Salah satu pemilihan tanaman yang sangat efektif tanaman kekacang ni, disebabkan dia boleh menghasilkan nitrogen tu. So bila kita nak tukar tanaman lain, kita selepas tanaman kekacang tu, kita tanam satu lagi tanaman yang lain di atas tapak yang sama, dia akan memberi kesuburan tanah tu dan juga dia akan memperbaiki struktur-struktur tanah yang membuatkan tanaman selepas tanaman kekacang tu akan kurang risiko penyakit, baja yang mencukupi, subur dan sebagainya. Okey, so jom Ihin share kepada korang tentang bagaimana proses nitrogen fixation ni berlaku. Okey, jadi tanaman kekacang ni yang Ihin panggil tadi tu, nama dia tadi tu, tanaman kekacang ni, akar dia akan menghasilkan salah satu bahan kimia yang nama dia flavonoid. Bahan kimia flavonoid ni, dia akan mengaktifkan bakteria yang dah sedia ada dalam tanah tu. Bakteria tu nama dia rhizobium. So, bakteria rhizobium ni, dia akan diaktifkan disebabkan adanya bahan kimia nama dia flavonoid tu. Rhizobium yang diaktifkan di dalam tanah tu, dia akan memberi infection kepada akar tanaman kekacang tu dan dia akan membentukkan satu nodul. Nodul tu ada bentuk bintik-bintik ataupun bentuk kalau kita dekat badan kita panggil ketuat lah, tapi dia bentuk lebih kurang macam tu. Dia di bahagian akar tu dia akan nampak macam benda bulat-bulat dekat akar tu, itu nama dia nodul. Di mana nodul tu dia akan memberi simbiosis antara bakteria rhizobium ni dan juga dengan tanaman kita. Di mana tanaman kita akan menghasilkan, mensupply karbohidrat kepada bakteria tu dan bakteria tu akan membantu untuk menukarkan nitrogen gas kepada nitrogen yang boleh dipakai oleh tanaman kekacang tu, dan juga pasti akan ada lebihan yang akan dibiarkan di dalam tanah. Jadi bagaimana bakteria rhizobium ni dia menghasilkan nitrogen? Dalam bakteria rhizobium ni dia ada satu enzim nama dia nitrogenase. Nitrogenase ni lah yang akan menukarkan nitrogen gas tu kepada amonium. Nitrogen daripada amonium ni lah yang akan dipakai oleh tanaman sebagai baja nitrogen. Okey, jadi yang terakhir Ihin akan senaraikan 5 jenis tanaman kekacang daripada family Leguminosae ni. Okey, yang pertama adalah kacang pis. Kacang pis ni antara kacang yang popular lah dekat Eropah. Dekat Malaysia kurang sikit, tapi dia dimakan juga dekat Malaysia ni. Yang kedua adalah kacang tanah. Kacang tanah ni mesti korang tahulah. Kacang tanah yang korang buat makan depan TV apa semua kan, tu kacang tanah. Tanaman kacang tanah pun antara family daripada tanaman kekacang yang boleh membuat proses nitrogen fixation ni. Okey, yang ketiga adalah kacang soya. Tanaman kacang soya pun boleh menghasilkan proses nitrogen fixation ni juga. Yang keempat adalah tanaman kacang hijau. Kacang hijau pun boleh juga. Dan juga kacang merah. Yang kelima, kacang merah pun akan menghasilkan proses nitrogen fixation ni. Jadi ini adalah antara tanaman yang boleh ditanam untuk proses nitrogen fixation ni. Tapi ada juga tanaman-tanaman lain, sayuran yang berasaskan kacang. Macam kacang botol pun antara dia juga. Kacang panjang pun antara family dia juga. Yang mana jenis daun macam tanaman yang dia akan menjala, itu adalah antara tanaman-tanaman daripada family yang Ihin sebutkan tadi. Jadi sekian saja video Ihin untuk kali ini. Semoga korang semua dapat manfaat daripada video yang Ihin
buat kali ni, korang boleh tahu, korang boleh pilih tanaman untuk rotate, korang boleh tahu manfaat tanaman kekacang yang korang pernah tanam selama ni tapi korang tak tahu pun dia ada fungsi yang sebegitu. Sekian saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain. Salam jumpa dalam video yang akan datang. Thanks for watching. Ciao.